pagi, saudara. 弟兄姐妹早上好， Saudara bersyukur hari ini saya boleh bersama dengan saudara dan berbagi berkat firman Tuhan. 感谢神，今天早上我能跟大家在一起敬拜，也能分享神的话语。 Saudara, saya akan mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan yang cukup panjang dari surat Filipi pasal yang pertama ayat 27 sampai pasal 2 ayat 18. 我要与大家一起读一段比较长的一段经文，就是腓立比书1章27节到2章18节。 Saudara, di bagian yang cukup panjang, maka kita tidak akan baca sekaligus, tetapi sedikit demi sedikit nanti. 这段经文比较长，所以我们不会一次读完，我们会一段一段的来思考。 Dan di awal ini saya ajak kita baca hanya pasal 2 ayat 5 sampai 11. 那第一段呢，我们要先看第2章5到11节。 Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia saja. Pasal 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. 腓立比书2章第5到11节，你们当以基督耶稣的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。 Sampai sebagian jawab pembacaan firman Tuhan. 我们读经到此。 Nah, saudara, bagian yang kita baca hari ini, bagian yang panjang ini, saudara boleh dikatakan intinya ada di sini, di dalam ayat 5 sampai 11. 我们所要看的就是一个很长很长的一段经文，这个核心就是在这一节里。 Di situ Paulus menjelaskan tentang Injil, yaitu apa yang dilakukan Kristus untuk menebus kita. 5到11节讲述的就是保罗讲述福音到底是什么，就是耶稣怎么样来救赎我们。 Sementara di dalam bagian-bagian lainnya, Paulus menekankan agar hidup kita sesuai dengan Injil itu. 那其他的部分就是描述我们的生活该怎样才能与福音相称。 Maka saya ajak kita memperhatikan ayat 5 sampai 11 ini terlebih dahulu sebelum kita membahas bagian lainnya. 所以我们要先看2章5到11节，在看其他部分之前。 Saudara, di dalam ayat 5 sampai 6 Paulus berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 第5、第6节强调说，你们就是在一起生活的时候，你们当以基督耶稣的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的。 Saudara, istilah milik yang harus dipertahankan itu bisa diterjemahkan menjadi keuntungan untuk dieksploitasi. 自己的这个为强夺的东西，我们也可以翻译为能剥削的一些利益。 Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, keadaan dirinya yang adalah Allah itu sebagai keuntungan untuk dieksploitasi. 耶稣不把自己与神同等看作是一个可以剥削的利益。 Saudara, kalau bicara soal milik, jelas apa yang Yesus miliki itu sangat berbeda dengan kita. 要说起拥有权，我们知道，耶稣的所有权跟我们的完全不一样。 Karena sebetulnya kita tidak memiliki apapun dalam dunia ini. 因为其实我们在这世界上什么都没有， Semua yang kita miliki tidak berasal dari kita. 我们所拥有的
不来自于我们自己。 Kita datang ke dalam dunia dengan telanjang, apapun tidak ada. 我们是赤身肉体的来到这世界，什么也没带。 Semua yang kita miliki adalah pemberian orang dan ciptaan Tuhan. 我们所拥有的都是别人给我们的，或者是神创造的。 Dan satu kali nanti semua yang kita miliki harus kita lepaskan. 而且总有一天，我们所拥有的，我们也要摆脱 Dengan 放下。 telanjang kita akan kembali kepada Tuhan. 我们也赤身肉体的回到神的面前。 Kita sesungguhnya tidak memiliki apa-apa. 其实我们一无所有， Tetapi Yesus memiliki segala sesuatu, bahkan kesetaraan dengan Allah. 但是耶稣什么都有，而且他是与神同等的。 Tidak ada yang berikan itu kepada dia. 没有人把什么东西赐给他， Tidak ada yang ciptakan itu untuk dia. 没有人家把什么东西给他创造， Semua berasal dari dirinya sendiri. 一切都来自于他自己， Dan tidak ada satupun yang bisa mengambil daripadanya. 而且没有一个人可以从他身上抢夺过去。 Tapi Paulus berkata Yesus tidak menganggap semua itu sebagai milik yang harus dipertahankan, sebagai keuntungan yang bisa dieksploitasi. 但是保罗说，耶稣不把这一切当作为抢夺的，而且呢，他也不把这一切当作可以剥削的利益。 Saudara, bukankah Yesus bisa mengeksploitasi semua itu untuk kepentingan dia? 其实耶稣不是可以利用这一切来给自己加添利益吗？ Apakah Yesus bisa menolak untuk datang ke dalam dunia? 耶稣可以拒绝不来到这世界上 Bisa. 吗？可以的。 Apakah Yesus berhak menolak untuk menderita dan mati bagi kita? 耶稣有权利来拒绝为我们牺牲、为我们死吗？ Dia berhak untuk menolak itu. 当然，他有权利拒绝。 Tetapi Yesus tidak memandang kesetaraan dengan Allah itu sebagai keuntungan untuk dieksploitasi, tetapi justru sebagai kualifikasi untuk dia bisa menyelamatkan kita. 但是他不以自己与神的同等为抢夺的，不以与神的同等看作是可以剥削的利益，反而他看成是一个来救赎我们的资格。 Saudara, kalau dia bukan Allah, dia mati untuk kita pun tidak bisa menyelamatkan kita. 要是他不是上帝，他为我们而死也没有用。 Tetapi dia Allah. 但他是神， Dan karena itu dia qualified, dia bisa menggantikan kita. 所以呢，他有资格来代替我们， Dia bisa menebus kita. 他有资格救赎我们。 Maka walaupun dia bisa menolak itu, dia memilih untuk mati bagi kita. 所以尽管他可以拒绝，但是他选择了要为我们而死。 Saudara, maka seorang teolog bernama D.A. Carson, saudara, berkata begini. 所以有一个神学家叫 D.A. Carson， 他这么说。 Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai kesempatan untuk mendapatkan terus-menerus, tetapi dia mengosongkan dirinya dan memberi terus-menerus. 耶稣不把与神同等的身份看作是一个他可以一直不断的索取的机会，反而呢，他看这个机会是为什么虚己，而且一直给予的机会。 Not an opportunity to get and get and get, but he gave and gave and gave. 不是索取、索取、索取的机会，但是他看作了是给予、给予、给予的机会。 Ayat 7-8 saudara meneruskan. Dia bukan saja tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 第7节接着说，他不但不以自己与神同等为抢夺的，他反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。 Saudara, apa maksudnya mengosongkan diri? 什么叫做虚己？ Dia mengabaikan haknya dengan menjadi nobody, bukan siapa-siapa. 就是他忽视了他的权势，他成为一个平凡的人。 Dan Paulus menggunakan gambaran hamba atau budak di sini. 而且保罗描述为奴仆， Budak adalah nobody, bukan siapa-siapa, tidak punya hak sama sekali. 奴仆的意思就是平凡人，是什么人都不是的人。 Maka kontras sekali, Kristus berada di dalam rupa Allah, punya segalanya secara mutlak. 所以这个是非常明显的对比。神耶稣其实有与神同等的形象， Dia kemudian menjadi nobody, 但是他要成为什么人都不是， mengambil rupa seorang budak. 他就拿取了一个奴仆的形象。 Dengan cara bagaimana? 他怎么办呢？怎么 Paulus 做呢？ menjelaskan dengan dia menjadi sama dengan manusia. 保罗说，他就像人一样， Tidak berhenti sampai di situ. 不单单这样， Dalam keadaan sebagai manusia, dia merendahkan diri lagi sampai mati. 既有人的样子，他又自己卑微到死。
Dan kematiannya bukan kematian biasa, tetapi kematian paling hina di kayu salib. 而且他的死不是普通人的死，是死在十字架上。 Maka Kristus merendahkan dirinya sampai titik paling rendah. 所以耶稣卑微自己，就是卑微到最低的程度。 Rupa Allah dia tukar dengan rupa budak manusia yang paling rendah. 神的形象，他换为一个人最低程度的卑微，就是奴仆。 Maka kalau kita bicara soal merendahkan diri, Yesus merendahkan diri habis-habisan. 所以，要是我们说谦卑自己或者自己卑微的话，是耶稣彻彻底底的卑微了自己。 Maka di ayat 9 sampai 11 Paulus berkata, karena itulah Allah sangat meninggikan dia sampai setinggi-tingginya. 所以在第9到11节，保罗接着说：所以呢，神将他升为至高。 Satu kali nanti segala yang ada di langit, di bumi akan bertekuk lutut, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. 有一天，因耶稣的名，这个地上和天地底下的，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主。 Saudara, inilah berita Injil. 这就是福音的信息。 Dan Paulus ingin agar kita hidup sesuai dengan Injil ini. 保罗要我们生活与这个福音的信息相称。 Mari sekarang kita melihat bagian-bagian lainnya di mana Paulus menekankan agar hidup kita sesuai dengan Injil ini. 接下来我们要看其他的部分，就是保罗如何强调我们如何与基督的福音相称。 Yang pertama, saudara, di dalam pasal 1 ayat 27 sampai 30, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi juga menderita bagi Kristus. 第一，就是在腓立比书第1章27到30节，他强调的就是，因为我们被蒙恩、被呼召，不但得以信服基督，并要为他受苦。 Saudara, Paulus mulai di ayat 27 dengan menyebutkan prinsipnya. 保罗从27节开始就说述了他的原则。 Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. 只要你们行事为人与基督的福音相称， Hendaklah sikap hidupmu sesuai dengan Injil Kristus. 叫你生活的态度要与基督的福音一致。 Apa maksudnya? 什么意思？ Paulus berkata yang dia maksudkan adalah mereka teguh berdiri di dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Injil. 保罗说，他要他们做到的就是同有一个心智，站立得稳，为所信的福音齐心努力。 Saudara, dengan kata lain, hidup yang sesuai dengan Injil Kristus adalah hidup yang berjuang bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, berjuang untuk iman Kristen. 换句话来说，与基督的福音相称的生活，就是与其他信徒在一起，我们努力传开这个福音，努力与这个福音相称。 Dan itu bukan hanya berarti berjuang untuk bertahan dari segala serangan atas iman. 这里的努力不单单是就是站立得稳，就是抵抗一些攻击。 Tetapi juga berjuang memberitakan Injil agar ada orang menjadi percaya. 进一步还要努力去传开这个福音，传扬福音，使得人家可以信主。 Dan Paulus kemudian menutup dengan sebuah kalimat yang luar biasa. 保罗用一个非常特殊的一个句子来结束这一段。 Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. 这里说29节说，因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦。 Saya kira banyak orang Kristen tidak mengerti hal ini. 我想很多基督徒不太明白这一段。 Kita berpikir bahwa hidup menjadi orang Kristen adalah menerima segala hal yang baik. 我们想，身为一个基督徒，我们应该接受很多好处， Ada berkat, ada sukacita, ada pertolongan dari Tuhan. 有福分，有喜乐，有上帝而来的帮助。 Beberapa orang malah berpikir menjadi orang Kristen selalu sukses, kaya, sehat, tidak pernah susah. 不少人也相信，成为一个基督徒一定会富有，一定会成功，一定会健康。 Tapi Paulus mengatakan justru kita diberikan karunia bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. 但是保罗对我们说，蒙恩的意义不单单是得救，而且为基督受苦。 Menderita bagi Kristus itu karunia. 为基督而受苦是蒙恩。
Diberikan bagi semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. 是神赐给每一个真正信靠他的人的福分。 Saudara, saya ingin berhenti dulu dan bertanya. 弟兄姐妹，我要停下来，我要问一下， Penderitaan apa yang saudara tanggung bagi Kristus selama ini? 一直以来你为基督承受了什么苦？ Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. 我们被呼召不单单是为了信服基督，也要为他受苦。 Dan selama saudara percaya kepada Kristus, penderitaan apa yang saudara tanggung bagi Kristus? 那你在信服耶稣的这一段时间里面，你为他受苦过什么？ Kalau tidak ada penderitaan yang bagi Kristus, pertanyaannya adalah hidup seperti apa yang saudara jalani? 要是没有为基督受过什么苦的话，问题是你的生活到底是什么样的一种生活？ Saudara, kita memang menderita banyak hal di dalam dunia. 我们本是在这世界上常常受苦， Kita mengalami sakit, 我们有病痛， kita mengalami masalah keluarga, 我们有家庭的问题， kita mengalami masalah keuangan, 我们有钱财上的问题， kita mengalami banyak hal penderitaan. 我面对种种的问题。 Tetapi apa yang kita tanggung, penderitaan yang kita terima karena untuk Kristus. 但是有没有我们承受的那些痛苦问题，是单单唯独是因为基督而受苦？ Hidup seperti apa saudara sesungguhnya yang kita jalani? 我们的生活是什么样的一种生 Kalau 活？ di dalam hidup yang kita inginkan adalah dihormati orang, punya kuasa, punya kekayaan, hidup nyaman dan bahagia, dan kita tidak mau penderitaan, hidup seperti apa sebetulnya yang kita jalani? 要是我们在生活中只图的就是被人尊敬、被人称赞，然后很多成功，然后被人看重，然后一直得到好处、喜乐、平安，那我们实行的这个生活到底是什么样的一种生活？ Apakah sesuai dengan Injil Kristus? 是与基督的福音相称的吗？ Saudara, Yesus pernah berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. 耶稣也说过，若有人要跟从我，就当舍己，背起自己的十字架来跟从我。 Bagi orang abad pertama, memikul salib jelas artinya adalah memikul kayu salib sambil dipukul, dipermalukan, berjalan ke tempat penyalipan dan mati di sana. 对于第一世纪的人来说，背起十字架就真正的具体的背起那块十字架，然后呢一路上就被人侮辱、被人骂、被人打，这种十字架。 Memikul salib berarti no turning back, tidak ada jalan kembali. 背起十字架就是没有回头路。 Memikul salib berarti berjalan terus menuju kematian tanpa pernah menoleh lagi ke belakang. 背起十字架就是一直往前走，走到死亡那里去，你不再回头了。 Maka ketika Yesus minta kita sangkal diri dan pikul salib, 所以当耶稣要我们舍己背十字架的时候， Dia minta kita mulai sekarang selalu berkata tidak kepada kemauan diri, selalu rela menderita untuk Kristus dan tidak pernah menoleh ke belakang lagi. 他要的是我们一直学，我们对自己说不，然后呢一直往前走，往那个死亡之路走，然后我们也不再回头。 Apakah kita hidup seperti itu? 我们是否这样生活？ Apakah kita berjuang untuk iman yang timbul dari Injil? 我们是否努力一直向这个由福音产生出的信心而跑？ Mungkin itu berarti kita berusaha hidup kudus di tengah dunia yang seperti ini dan mungkin kita akan rugi karenanya. 也许这也意味着我们在这个非常黑暗的世界上保持自己正洁的生活。 Mungkin itu juga berarti kita membuang banyak kesempatan, peluang untuk karir dan harta kita karena kita mengerjakan pekerjaan Injil. 我们也许很多亏损，也许我们放弃了很多机会，让我们可以更有钱、更有名等等。也许为了这个福音的工作，我们牺牲很多很多。 Mungkin itu juga berarti kita merendahkan diri kita, melayani orang yang sulit, kita ditolak, kita dihina, dipermalukan, tapi kita lakukan karena kita berjuang untuk Injil. 也许我们也卑微自己，就是我们服侍的时候遇到非常可恶的人，遇到非常残暴的人，一个让我们又侮辱又是心疼等等。 Ini yang pertama. 这是第一点。 Yang kedua, saudara. 第二点， Di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 4, kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati berkat Injil, tapi juga meneruskannya kepada orang lain.
第二点就是第2章1到4节，我们蒙恩，我们被呼召，不单单是要享受福音的福分，而是要传给其他的人。 Saudara, di ayat 1 Paulus bicara soal fakta terlebih dahulu. 第1节呢，保罗说的就是事实， Bahwa di dalam Kristus kita ada nasihat atau lebih tepatnya adalah encouragement, kekuatan, dorongan. 在基督里面有劝勉，这个劝勉就是安慰，就是劝告。 Di dalam Kristus kita punya itu. 在耶稣里面，我们有这个劝勉， Selalu ada kekuatan dari Tuhan. 一直有从神而来的力量。 Di dalam Kristus juga ada penghiburan kasih. 那在耶稣里面也有爱心的安慰。 Ketika kita sangat lemah, kita sendirian, kasih Kristus melingkupi dan menghibur kita. 当我们非常软弱的时候，自己一个人的时候，神爱心的安慰一直围绕着我们。 Di dalam Kristus juga ada persekutuan roh. 在耶稣里面也有圣灵的交通， Ada Roh Kudus di dalam semua orang percaya. 有圣灵在每一个信徒的心里， Mendorong kita, mengarahkan kita, menegur kita. 就是推动我们、指着我们、指引我们。 Dan terakhir Paulus katakan ada kasih mesra dan belas kasihan. 最后保罗也提到，也有慈悲怜悯， Ada kasih yang mendalam, ada belas kasihan yang kita alami di dalam Kristus. 有深刻的爱，也有慈悲，有在基督里面的怜悯。 Itu adalah fakta, kita miliki semua itu di dalam Kristus. 这就是事实，我们在基督里面所拥有这一切。 Di dalam bahasa Yunani, saudara, kata pertama bukan seperti di bahasa Indonesia, jadi, tetapi if, jika. 在希腊文不像在我们中文圣经里面的所以，希腊文里面原文是如果。 Jika di dalam Kristus ada nasihat, penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. 如果在基督里有什么劝勉、爱心有什么安慰、圣灵有什么交通、心中有什么慈悲怜悯， Jika kamu miliki semua itu di dalam Kristus, 如果你在基督里拥有这一切， jika kamu sudah mengalami semua berkat Injil itu, 如果你已经经历过了这一切福音的福分， Paulus berkata, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. 保罗说：“那你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念。” Dan caranya adalah dalam ayat 3-4 dia berkata, tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan tiap-tiap orang tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri tapi kepentingan orang lain juga. 什么方式可以实行呢？第3、第4节这么说：凡事不可结党，不可虚图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。 Saudara, kita dipanggil bukan hanya menikmati berkat Injil. 弟兄姐妹神呼召我们不单单要我们享受福音带来的福分。 Jika kamu sudah mengalami semua berkat Injil itu, 如果你已经经历过了福音带来的一切福分， kamu harus meneruskannya kepada orang lain. 那你要传开、传递给别人。 Kalau saja kita mendengar nasihat Paulus ini, 如果我们好好听保罗的劝告， saya kira banyak masalah di dalam gereja akan terselesaikan. 我想教会里很多问题都能解决， Dan gereja akan menjadi kesaksian luar biasa bagi dunia. 而且我们的教会也会成为世界上美好的见证。 Tapi justru disinilah masalahnya. 但这就是根本的问题。 Betulkah di dalam kehidupan kita bersama, kita tidak mencari kepentingan sendiri? 当我们教会生活在一起的时候， Kita 我们 tidak- 是否真正的不图自己的利益？ Kita tidak mencari puji-pujian atau kemuliaan yang kosong itu. 我们是否没有贪图虚浮的荣耀？ Saudara kita yang melayani, 我们服侍的， saudara yang terlibat di dalam beberapa pelayanan mungkin, 我们也许有几项就是服 benarkah 侍。 tidak mencari pujian di dalam pelayanan kita? 我们是否真正的不贪图别人的称赞？ Atau jangan-jangan waktu pelayanan kita ingin tampil untuk menunjukkan kehebatan kita? 或许服侍的时候，我们就感到是抓紧机会来显现自己， Bahwa kita juga bisa, 要给别人看我也行， kita juga bagus, 我也很棒的， kita lebih daripada orang lain. 我比别人好。 Dan waktu kita melayani semakin baik, 而就是我们服侍的越好的时 kita 候， ingin pelayanan yang lebih besar. 我们有更大的服 Kita 侍， merasa level kita lebih tinggi daripada yang lain. 我们觉得我们的水平比别人高。
Kita perlu lebih dihargai oleh orang lain. 我要更是被人尊敬。 Saudara, betulkah kita masing-masing menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita? 我们是否真正的把别人看成比自己强？ Dan kita tidak memikirkan kepentingan diri sendiri saja, tetapi kepentingan orang lain juga. 我们是否个人不要单顾自己的事？我们是否真正的顾别人的事？ Saudara, sangat menyedihkan, banyak orang Kristen yang selalu berpikir apa yang dia dapat. 弟兄姐妹，很可悲的就是很多基督徒一直想他能索取什么， Bagaimana saya dilayani? 人家怎么服侍我？ Kalau saya lakukan ini, apa untungnya buat saya? 若是我这么做对我来讲有什么利益？ Kalau saya melayani, apakah saya akan susah? 要是我服侍的话，我会很辛苦吗？ Berapa susahnya? 有多辛苦？ Kita hitung semuanya. 我们就斤斤计较。 Atau kalau pakai istilah D.A. Carson tadi, banyak orang Kristen selalu berpikir what to get and get and get, dan bukan how to give and give and give. 用D.A. 卡森的刚才那句话，就是很多基督徒也想我怎么索取，不是想我什么给予。 Kita sudah menikmati berkat Injil, tetapi kita tidak mau meneruskan. 我们已经享受了福音带来的福分，但是我们不想把它传递给别人。 Paulus berkata, saudara, di dalam ayat yang kelima, 保罗在第5节这么 hendaklah 说： kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. 你们就在生活在一起的时候，当以基督耶稣的心为心。 Pikiran dan perasaan seperti apa yang ada pada Kristus Yesus? 主耶稣的心思意念是怎么样的？ Yang Yesus pikirkan bukan dirinya, bukan keuntungannya, bukan miliknya. 耶稣想的不是他自己，不是他的利益，不是他的所有权。 Tapi yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa mengasihi kita, bagaimana membebaskan kita dari dosa, bagaimana dia menyelamatkan kita dengan semua yang dia miliki. 他想的就是他如何再爱我们，他如何赦免我们的罪，他如何拯救我们，用他的一切所有。 Dan dia mengorbankan segala-galanya bagi kita. 他为我们牺牲一切所有， Dan harganya tidak murah sama sekali. 而且这个代价是昂贵的， Karena dia harus terluka, diremukan, dan mati karenanya. 因为他要受伤，要被摧毁，而且以至于死在 Tapi 十 dia 字架 tetap 上。 melakukannya. 但是他还是做到了。 Inilah pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus Yesus. 这就是基督耶稣的心思意念。 Dan Paulus berkata, hendaklah pikiran dan perasaan yang sama yang ada pada Kristus Yesus juga ada pada dirimu. 保罗就是这么说，要让基督耶稣的心为你的心。 Kristus memiliki segala sesuatu, tetapi dia lepaskan sampai menjadi nobody, bukan siapa-siapa. 耶稣什么都有，但是他把什么都放下，使得他变成一个普通人、平凡 Sementara 人。 kita sebetulnya tidak memiliki apapun dalam dunia ini. 而我们什么都没有。 Ketika kita melepaskan sesuatu, 当我们放下一个东西的时候， tidak ada artinya jika dibanding dengan Kristus. 其实跟基督来相比的话，是完全没有意义的。 Ketika kita merendahkan diri, 当我们卑微自己的时候， berapa rendah yang bisa kita lakukan? 我们能够达到多低的程度呢？ Tidak ada artinya jika dibanding dengan Kristus merendahkan diri. 跟耶稣卑微他自己是无法比较的。 Dan Paulus bilang, milikilah sikap berpikir, pikiran perasaan yang seperti itu. 保罗说：“你就是要有那种的心思意念。” Saudara, D.A. Carson cerita satu kali dia mewawancarai 2 orang teolog besar. D.A. 卡森说过，他有一次去采访2个大神学家， Dan dia berkata begini, kalian berdua luar biasa sekali, berpengaruh besar. Tapi apa yang membuat kalian terkenal sebagai orang yang rendah hati? 他对这2位神学家说：“哇，你们真的了不起，你们的成绩很优越。但是，我想问的就是，为什么你们俩都被人家知道，出名于你们的谦卑？” Salah satu dari mereka menjawab begini, 其中一个这样回答他： bagaimana mungkin orang bisa sombong ketika dia berdiri di samping salib Kristus? 一个人如果站在主耶稣的十字架旁边，又怎能骄傲呢？ Di samping salib Yesus. 在耶稣十字架的旁边， Bagaimana mungkin kita sombong dan minta dipuji? 我们怎能骄傲？怎能要人家称赞我们？ Bagaimana mungkin kita bisa berkata saya tidak mau mengasihi? 我们怎能要说我不去爱他人？ Bagaimana mungkin saya berkata saya tidak mau melayani? 我们怎能说我不要服侍神？ Saudara, saya bolak-balik merenungi bagian ini dengan sangat terharu.
弟兄姐妹，我反复的思考这段经文，觉得很感动。 Pikiran dan perasaan apa yang ada di dalam Kristus Yesus ketika dia mati bagi saya. 当耶稣为我死的时候，他的心思意念是如何一种心思意 Dan 念？ apakah saya punya pikiran dan perasaan seperti itu? 我是否也有那种心思意念？ Dan yang ketiga, saudara. 第三点， Dalam ayat 12 sampai 18, kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi juga untuk mengerjakan keselamatan. 第12到18节说，我们蒙恩不但得救而已，我们也要执行我们的救恩。 Saudara, di ayat 12 Paulus tidak berkata kita harus bekerja untuk menerima keselamatan. 第12节保罗没有说我们要努力争取我们的救恩， Sebaliknya Paulus juga tidak berkata santai saja nikmati hidup keselamatanmu. 但另一方面，保罗也没有说你就轻松无所事事的享受你的救恩。 Dia berkata kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. 他说要以敬畏神的心、战战兢兢的心来执行你的救恩。 Sekalipun kita sudah diselamatkan, 尽管我们已经被救赎了， tapi kita harus berusaha menunjukkan hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. 那我们也要显现出一个已经蒙恩的人的生活。 Hidup seperti apa ini? 是什么样的一种生活呢？ Ada 3 hal yang Paulus sebutkan. 保罗说到3件事。 Yang pertama, hidup ini tidak bergantung pada kekuatan kita. 第一就是我们的生活不靠自己的力量， Karena dikatakan dalam ayat 13, Allah lah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. 因为呢，在第13节，保罗这么说：因为你们立志行事，都是神在你们心里运行。 Artinya di level kemauan, Allah yang bangkitkan kemauan kita. 就是我们心里有立志的话，也是神发出来的。 Di level tindakan, Allah yang memampukan kita. 在行动的这个层面，也是神让我们能行。 Maka bagian kita hanya bekerja sama dengan Allah. 所以，我们这个份儿只是要与神合作而已。 Mau dan bertindak untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. 要立志，要行事，就是要执行我们的救恩。 Yang kedua, Paulus di ayat 14 dia minta kita melakukan semua itu dengan tidak bersungut-sungut. 还有第二点就是保罗要求我们在14节说，凡所行的都不要发怨言。 Saudara, apakah waktu kita mengerjakan keselamatan kita akan mudah? 我们执行救恩的时候会很容易的吗？ Tidak, saudara. 不容易， Kita akan mengalami banyak kesusahan. 我们一定会面对很多困难。 Allah memberikan kemauan, 神给我们立志， Allah memberikan kemampuan, 神给我们行事的 tapi 能 kita 力， akan mengalami banyak kesusahan dalam mengerjakan keselamatan kita dengan setia. 但我们要忠心执行救恩，真的会面对很多问题。 Tapi kita tidak bersungut-sungut, 但我们不要发怨言， melainkan berusaha dengan penuh sukacita, tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok ini, dan hidup kita sangat beda dengan cara hidup dunia. 但是我们要努力争取，就是能够达到一个无可指摘、诚实无为，在这弯曲悖谬的时代，做神无瑕疵的儿女。 Dan itu berarti saudara, waktu dunia terus merendahkan berita Injil, kita bergandengan tangan berjuang supaya muncul iman dari Injil. 意思就是，当世界上的人都核心来攻击福音的时候，我们也要核心牵着手来维护福音。 Waktu orang cari kepentingan sendiri, puji-pujian yang sia-sia, kita malah menganggap orang lain lebih utama dari diri kita. 当别人结党贪图虚浮的荣耀的时候，我们反倒要看别人比自己强。 Waktu malas melayani, kita tetap melayani. 当懒得去服侍的时候，我们还是去服侍。 Waktu kita ditolak, direndahkan, kita tidak menyerah tapi terus berdoa dan mengerjakannya. 当被拒绝、被藐视的时候，我们不退缩，我们还是去服侍。 Dan walaupun berat, kita melakukannya dengan sukacita. 即使负担很繁重，我们还是以喜乐的心去服侍。 Maka kita bercahaya seperti bintang-bintang dunia, kata Paulus. 所以呢，保罗说，我们就会在这世代中，好像明光照耀的星星。 Dan yang ketiga, saudara, hidup seperti ini Paulus berkata, sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita. 第
第三点就是17节，保罗说：“我以你们的信心为贡献的祭物，我若被浇奠在其上，也是喜乐。” Saudara, jemaat Filipi didirikan oleh Paulus. 弟兄姐妹，菲律比教会是保罗所建立的， Paulus yang memberitakan Injil kepada mereka. 是他向他们传福音。 Mereka bisa percaya, mereka berubah hidupnya karena pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus. 保罗他们能够信主，能够改变他们的生活，是因为保罗给他们介绍了基督。 Maka bagi Paulus ketika jemaat Filipi hidup sesuai dengan berita Injil, sesuai dengan apa yang dilakukan Kristus, apapun harganya, itu adalah sebuah korban di hadapan Allah. 所以对保罗来说，如果菲律比教会他们的生活方式以基督的福音相称，他们愿意服侍，愿意为基督而牺牲，这是他服侍的一个供物。 Dan bagi Paulus sekalipun dia harus menderita, sekalipun dia harus mati, dia menganggap itu hanya melengkapi korban mereka di hadapan Allah. 对保罗自己来说，尽管需要他来牺牲，尽管他要受苦，甚至于死，他也是就是配上这个祭物上面的一个配套。 Darahnya seperti dicurahkan di atas korban itu. 他这里说，他的血就是要像被浇奠在这个供物上的血。 Untuk itu dia bersukacita dan dia minta mereka bersukacita dengan dia. 他为这个而感到喜乐，而且他也要他们与他一同喜乐。 Saya tidak tahu berapa lama saudara menjadi orang Kristen. 我不知道你做基督徒已经有多久了， Tapi bolehkah saya bertanya, 但我可以问一个问题吗？ adakah buah pelayananmu? 有没有你服侍的你服侍有没有结果子？ Adakah buah pekerjaan Injil melalui hidupmu? 透过你的生命有没有福音的果子？ Karena pelayananmu, 因为你的服侍， karena kau mengerjakan keselamatanmu, 因为你执行你的救恩， dan Allah memberikan kemampuan, 而且神赐给你力量， maka ada orang yang menerima Kristus. 所以有人接受了基督， Ada orang yang hidupnya berubah. 有人生活改变了， Ada keluarga yang dipulihkan. 有家庭被恢复， Ada orang yang dibawa menyembah Yesus. 有人被带到神的面前敬拜他， Adakah saudara? 有没有？ Kalau ada. 有的话， Berapapun kesusahan yang pernah engkau tanggung untuk itu. 不管你受的苦有多大， Berapapun banyaknya air mata yang pernah engkau curahkan. 不管你流的泪有多多， Berapapun banyaknya sakit hati yang pernah engkau tanggung. 不管你的心刺得怎么疼， It's worth it. 这是配得的， Mati pun it's worth it. 甚至于死也是配 Karena 得的。 darahmu seperti dicurahkan di atas korban, yaitu kehidupan dari orang-orang itu yang berubah. 因为你的血好比是就是在这个贡献的祭物上把它浇在上面的， Maukah sepenuh hati terus melakukannya? 那你要全心全意的一直做下去吗？ Kalau saudara berkata tidak ada buahnya, 要是你说没有什么果子， maka pertanyaannya kembali, hidup seperti apa yang saudara jalani selama ini? 那我又问回一句，那你进行的生活到底是什么样的一种生活？ Apakah sesuai dengan Injil? 是否与福音相称？ Saudara ingat ketiga hal ini. 弟兄姐妹要记得这3点。 Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. 我们蒙恩不单单是要我们得以信服他，而是要为基督而受苦。 Kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati berkat Injil, tetapi juga meneruskannya kepada orang lain. 我们蒙恩不单单要我们享受福音带来的福分，而是要传递、传开给别人。 Kita bukan hanya dipanggil untuk diselamatkan, tetapi juga untuk mengerjakan keselamatan. 第三，我们蒙恩不单单得到救恩，也要执行我们所得的救恩。 Dan semua itu adalah karena Kristus sudah mati bagi kita terlebih dahulu. 而且这一切是因为基督已经先为我们死。 Saudara, berapa berharganya bagi kita Kristus mati untuk kita? 弟 Berapa 兄姐妹， berharganya? 基督为我们而死，对于我们来讲价值有多高？ Berapa berharganya Injil bagi kita? 对于我们来讲，这个福音有多大的价值？ Jika tidak berharga bagi kita, tidak heran kalau kita hidup semau kita.
要是我们都觉得没价值的话，所以就我们生活也会就是不管这一些。 Tapi jika sangat berharga bagi kita, 但是如果对我们来讲是非常宝贵、非常有价值的， kita akan hidup sesuai Injil. 我们就会与福音 Melayani 生 sepenuh 活的 hati 相 kita 称， untuk Injil. 全心全意的服侍，为了基督的福音。 Mari kita tundukkan kepala. 我们低头祷告。 Saudara, saya ajak ambil waktu sejenak, saudara masing-masing berdoa kepada Tuhan, berespon kepada firman Tuhan. 弟兄姐妹，我们要使用短短的时间，我们个人向神祷告。 Apa saja yang saudara rasa Tuhan bicara kepada saudara, saudara responi di dalam doa kepada Tuhan. 不管你觉得神对你怎么说话，你都要在这短时间内来回应。 Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. 主啊，我们感谢你的福音。 Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus terus menggelisahkan hati kami. 但愿圣灵一直饶着我们的心， Jangan biarkan kami hanya menikmati keselamatan kami. 使得我们不单单要享受这个救恩， Menikmati segala berkat. 享受一切的恩典， Menikmati kasih-Mu ya Tuhan. 享受你的爱、你的怜悯。 Tapi biar Tuhan boleh pakai kami untuk melayani, meneruskan semua itu kepada orang lain. 但愿神要使用我们，我们要服侍神，把一切都传给别人， Biarlah kami terus mengerjakan keselamatan kami 好让我们一直不断的执行救恩。 dengan takut dan gentar. 我们要战战兢兢的敬 Sampai 畏神， satu kali nanti kami berjumpa dengan-Mu dalam kekekalan. 到有一天我们在永恒那里遇见你。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢神， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣的名， Amin. 阿门。